Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan daripada saya Yuzudan Titrawi. Jadi video yang pertama hari ini adalah video yang mana ada permintaan daripada followers saya di Instagram. Jadi demi meneruskan niat murni bagi menyedarkan kembali anak bangsa, saya tetap memikirkan juga, sebenarnya mempertimbangkan untuk buat ke tidak YouTube channel ni. Tapi setiap benda memerlukan penjelasan secara terperinci. Di Instagram videonya 1 minit durasinya. Jadi YouTube channel ni adalah satu medan untuk saya memperincikan apa yang saya nak ketengahkan kepada anak-anak muda khususnya. Kita kena faham sejarah sebenar sekarang adalah sejarah yang telah ditimbus oleh penjajah. Kerana mereka tak nak kita tahu kehebatan kita. Sebab kalau kita tahu kehebatan, kemegahan kita satu masa dulu, ianya akan berlaku satu kebangkitan. Dan banyak benda yang tidak betul akan terzahir dan akan berlakulah satu tindakan untuk menghalang dan terus mencegah perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh penjajah. Sehingga sekarang mereka telah mengosongkan jiwa dan fikiran anak muda, sehingga anak muda sekarang tengoklah lebih membanggakan apa yang di luar berbanding apa yang ada di dalam diri mereka sendiri. Sebab itulah tujuan saya untuk membangkitkan kesedaran anak-anak muda melalui perkongsian sejarah dan juga kronologi akhir zaman ini sebenarnya satu usaha untuk saya pastikan dua puak, iaitu puak yang menerima dan puak yang menolak. Dan puak yang menerima ni, apa alasan mereka untuk menerima? Dan puak yang menolak ni, apa alasan mereka menolak? Sebab itulah saya ingin melihat sejauh mana tahap kesedaran daripada kalangan anak-anak muda, yang mana anak-anak muda sekarang ini sedang tercari-cari identiti mereka. Kerana sejarah sebenar moyang mereka terdahulu telah dipadam sehingga tidak ada satu pun yang tertinggal. Melainkan yang tertinggal adalah peninggalan penjajah semata-mata. Ataupun itu adalah peninggalan nenek moyang, lalu diklaim oleh penjajah bahawa itu mereka yang punya. Contoh Kota Formosa. Kota Formosa di Melaka tu, di Bandar Hilir, sebenarnya adalah pintu belakang Istana Melaka suatu masa dahulu. Lalu tembok-tembok tersebut dipecahkan dan dibina tembok yang baru menggunakan batu-batu nisan, yang mana batu nisan tersebut diambil daripada kubur nenek moyang kita yang terdiri daripada kalangan pembesar, sultan dan raja-raja. Sebab itulah kita kena memahami sejarah yang sebenar, bukan untuk kita berdendam, tetapi untuk kita mengatur strategi bahawa kejahatan yang telah lama berterusan ini adalah satu benda yang kita kena halang mulai hari ini. Kerana anak muda sekarang seolah-olah tidak dapat menemui apa yang ada dalam diri mereka, sedangkan mereka mempunyai kehebatan sebagaimana nenek moyang kita yang terdahulu. Kalau kita tengok sukatan pendidikan dalam buku teks, banyak mengagungkan penjajah. Lalu di manakah tokoh-tokoh pejuang Melayu? Ada, tapi sedikit. Ada, tapi hanya mengketengahkan teknologi-teknologi kuno. Bagaimana mungkin Kesultanan Melayu Melaka berperang menggunakan keris dan tombak sahaja, sedangkan Kesultanan Melayu Melaka ketika itu sudah ada hubungan diplomatik dengan Khalifah Uthmaniyah, yang mana mereka sangat mahir dalam teknologi senjata api. Contohnya meriam, contohnya pistol ataupun dipanggil sebagai trakol, dan juga istinggar, lela rentaka dan sebagainya. Inilah satu pendedahan yang sepatutnya kita kena bawa kepada anak-anak muda, bahawa sejarah sebenar kita adalah sejarah yang sangat-sangat hebat. Bukan untuk kita klaim kita ni bangsa yang hebat, bangsa Melayu hebat, ketuanan Melayu hendaklah diperjuangkan. Saya tak menyalahkan benda itu, tetapi untuk kita mewujudkan kesedaran bagi anak-anak muda, kita kena ketengahkan sejarah
asli ataupun sejarah original, supaya mereka dapat membezakan apa yang mereka belajar selama ini adalah sejarah yang kurang tepat. Bukan salah, adalah sejarah yang kurang tepat, yang telah dimanipulasi oleh penjajah, yang mana sejarah ini mereka nak kita hadam dan kita terus berada dalam sistem mereka. Lalu sejarah yang saya nak bawa ni apa kaitannya dengan kronologi akhir zaman? Jadi kita kena faham, bila kita telah mempelajari, mengambil iktibar sejarah-sejarah lalu, maka apa yang kita akan buat untuk masa akan datang? Sudah tentu kita akan mengatur strategi untuk suatu kebangkitan, yang mana kebangkitan ini bukanlah kebangkitan yang berpihak pada di timur sahaja, tetapi satu kebangkitan di seluruh dunia, yang mana kebaikan akan melawan ataupun membantras kejahatan. Inilah satu masa, satu zaman yang mana sangat dekat untuk suatu kebangkitan. Jadi kebangkitan ini perlu wujud dalam diri manusia itu sendiri, khususnya anak muda yang masih mempunyai tenaga yang kuat, badan yang kuat, akal yang cerdas. Maka anak-anak muda tidak perlu untuk membuang masa, membuang tenaga dan membuang segala perkara yang bermanfaat. Dan kita kena faham bahawa sejarah bukanlah satu perkara yang membosankan. Sebenarnya sejarah adalah perkara yang sangat-sangat syok, sangat best, sangat asyik. Kerana sejarah kita di bumi Nusantara ini sahaja sudah mengandungi banyak misteri, khazanah dan juga rahsia yang terkandung di dalamnya. InsyaAllah pada video yang seterusnya saya akan kupas satu persatu sejarah-sejarah Melayu. Kita akan mulakan dengan sejarah Melayu dan juga kaitannya dengan akhir zaman, supaya kita memahami apa yang kita perlu persiapkan pada jiwa diri kita ini. InsyaAllah teruskan mengikuti saya di Instagram page saya, Izzuddin Aljitrawi, dan YouTube channel video ini akan sentiasa diupload videonya pada setiap minggu, sekali ataupun 2 kali seminggu. InsyaAllah doakan agar dipermudahkan segala urusan saya untuk rebranding sejarah anak muda. Assalamualaikum.